pencernaan secara detail. Okey, proses pencernaan secara detail. Okey. Mula-mula berlaku di mulut dulu. Okey, berlaku di mulut dulu. Harap boleh nampak. Okey, di mulut ada dua jenis pencernaan. Ada secara fizikal dan juga ada secara kimia. Itu di mulut. Okey, secara fizikalnya di mana makanan ni dikunyah. Okey, dikunyah oleh siapa? Gigi, lidah, mulut. Okey, dan campur dengan air liur. Okey, kunyah untuk memecahkan kepada yang lebih kecil, dicampur dengan air liur untuk melembutkan makanan tu. Okey, dan secara kimianya pula, di dalam air liur ada sejenis enzim nama dia amylase liur. Okey, ni enzim Okey, fungsi enzim ni dia akan menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, kanji ni ialah bahan yang terdapat di dalam karbohidrat. Apa saja jenis makanan yang mengandungi karbohidrat mengandungi kanji lah. Kita makan nasi, kita makan roti. Okey, bila roti tu masuk dalam mulut bercampur dengan air liur, dia akan dicernakan oleh air liur, diuraikan oleh air liur yang mengandungi enzim nama dia amylase liur dan ditukar kepada molekul yang lebih ringkas namanya maltosa. Kanji ditukar kepada maltosa oleh amylase liur. Okey, itu yang berlaku di mulut. Okey, kemudian makanan tadi yang diproses secara fizikal dan kimia tadi, okey, akan turun ke perut melalui esophagus. Ya. Okey, makanan yang memasuki esophagus kita panggil bolus. Okey, daripada mulut nama dia bolus, dia akan melalui esophagus. Prosesnya ialah peristalsis, iaitu dinding esophagus akan menolak bolus sehingga sampai ke perut. Okey. Seterusnya sampai sahaja di perut. Okey, sampai sahaja di perut. Ni perut. Sampai sahaja di perut Okey, dinding perut ni dia akan merembeskan enzim juga. Nama enzim tu ialah protease. Tadi amylase, sekarang protease. Okey, selain daripada tu dinding perut juga akan merembeskan asid hidroklorik. So ada dua. Protease ni ialah enzim. Asid hidroklorik ni bukan enzim, dia adalah asid. Tapi kedua-dua ini dirembes oleh dinding perut. Okey, fungsi asid hidroklorik dulu. Ini semua berlaku di perut Asid hidroklorik akan mengaktifkan protease. Okey, itu fungsi pertama. Okey. Fungsi asid hidroklorik. Okey, satu, dia akan aktifkan protease. Okey, kedua, dia membunuh bakteria. Jika dalam makanan kita tu ada bakteria, akan dibunuh oleh asid hidroklorik sebab dia kan asid dan dia bersifat asid. So bakteria ni dia tak tahan dalam keadaan yang berasid. Okey, dia terbunuh lah. Okey, itu yang dilakukan oleh asid hidroklorik.
Okey, apa pula yang dihasilkan oleh protease yang telah diaktifkan oleh asid hidroklorik tu? Okey, protease ialah sejenis enzim yang akan mencernakan protein kepada polipeptida. Okey, protein. Protein ni ialah unsur makanan yang ada di dalam ayam, lauk pauk, ikan semua kan. Yang kita makan telur, semua ada protein. Okey, bila kita makan makanan-makanan tu, protein yang ada dalam makanan tu akan dicernakan kepada polipeptida oleh protease. Okey, ini berlaku semasa di perut. Okey, kalau dalam persamaan kita boleh tulis macam ni lah. Protein diuraikan atau dicernakan oleh protease kepada polipeptida. Okey, polipeptida ni ialah molekul yang lebih ringkas berbanding dengan protein, dia molekul kompleks. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu tadi, sebelum daripada perut, makanan yang dicerna tadi, protein kepada polipeptida. Okey, dan juga bercampur daripada mulut tadi, kanji kepada maltosa. Okey, semua tu dah bercampur dalam perut. Okey, makanan akan jadi separa cair dan kita kenali dia sebagai kim, nama dia. Okey, kim inilah yang akan masuk ke duodenum. Okey, akan melalui duodenum pula. Okey. So kita nak tengok apa yang dia buat di duodenum. Okey, apa yang berlaku? Okey, di duodenum ni ialah saluran selepas pada perut, bawah pada perut. Okey. Okey, duodenum adalah usus kecil. Okey, duodenum adalah sebahagian daripada usus kecil, tapi dia bahagian atas, bahagian pertama usus kecil, bahagian awal usus kecil. Okey, jadi apa yang dirembeskan di duodenum ni? Okey, adalah jus hempedu. Okey, jus hempedu ni dirembeskan di duodenum. Tapi jus hempedu ni bukan duodenum yang hasilkan, tapi jus hempedu ni dihasilkan oleh hati kita. Okey, dan akan disimpan di pundi hempedu. Hati hasilkan jus hempedu, disimpan di pundi hempedu. Okey. Hati hasilkan jus hempedu, disimpan oleh pundi hempedu dan akan dirembes masuk ke dalam duodenum. Okey, apakah fungsi bagi jus hempedu? Jus hempedu ni fungsi dia untuk mengemulsikan lemak kepada titisan kecil. Itu fungsi pertama. Apa maksud emulsi lemak? Okey, lemak yang masuk ke dalam salur pencernaan kita ni lemak dalam bentuk molekul yang besar. Susah untuk dicernakan. So, jadi kita perlu tukar lemak ni kepada titisan-titisan kecil untuk senang dicernakan. Jadi, jus hempedu yang bertanggungjawab untuk mengemulsikan lemak. Okey, mengecilkan lemak tu lah kepada titisan kecil. Itu fungsi pertama jus hempedu. Okey, kedua, jus hempedu juga berfungsi untuk menetralkan asid dalam kim. Makanan yang masuk dari perut tadi, daripada perut ke duodenum kita panggil kim. Kim ni dia bersifat asid sebab dia dah bercampur dengan asid hidroklorik. Okey, tapi bila kita masukkan dia ke duodenum, kita perlu neutralkan balik asid tu. Okey. Jadi kim kena bercampur dengan jus hempedu lah, sebab jus hempedu ni bersifat alkali. Alkali campur asid jadi neutral. Okey, itu dua fungsi jus hempedu. Okey, kemudian pada duodenum kita ada organ namanya pankreas. Pankreas yang macam daun macam tu. Okey, pankreas ni menghasilkan jus pankreas. Pankreas akan menghasilkan jus pankreas. Okey, dalam jus pankreas ada 3 enzim. Amylase, protease, lipase. Okey, ini 3 enzim yang kita jumpa dalam duodenum yang dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk jus pankreas. Okey, dalam bentuk jus pankreas. Amylase, kita pernah jumpa dia di mulut.
Namanya amylase LEO sebab dia ada dalam air LEO. Tapi ini amylase yang berbeza. Amylase ni yang jumpa di duodenum. Amylase juga. Okey, protease. Kita pernah jumpa protease di perut. Okey, tapi ini protease yang berbeza. Kita jumpa di duodenum. Okey, dan kita ada tambahan enzim satu lagi, lipase. Okey. Yang tak pernah jumpa lagi sebelum ni di mana-mana. Okey, kita tengok persamaan dia. Persamaan pencernaan. Amylase pancreas berfungsi untuk mencernakan kanji kepada maltosa. Ini telah berlaku di mulut tapi berlaku lagi sekali lagi di duodenum. Mana-mana kanji yang belum dicernakan di mulut akan dicernakan di duodenum. Okey, iaitu kanji diuraikan oleh amylase kepada maltosa. Sama macam kat mulut. Okey. Tapi berbeza pula dengan protease. Di perut tadi, protease akan mencernakan protein kepada polipeptida. Okey, tapi di sini protease di duodenum akan menyambung tugas protease di perut tadi. Di mana polipeptida tadi, hasil pencernaan protein di perut ialah polipeptida, seterusnya akan dicernakan di duodenum oleh protease kepada lebih kecil lagi daripada polipeptida, iaitu kita panggil dipeptida. Lebih kecil lagi. Okey. Itu tindak balas oleh protease. Okey, lipase pula. Lipase ni belum jumpa di mana-mana lagi. First time jumpa dekat duodenum. Okey, lipase ni berfungsi untuk mencernakan lemak kepada asid lemak dan glycerol. So, lemak yang kita makan, okey, akan dicernakan oleh lipase kepada asid lemak dan glycerol. Okey. Asid lemak dan glycerol ni ialah molekul ringkas lah. Daripada lemak. Okey. So, 3 enzim kita jumpa di duodenum. Amylase, pancreas, protease, lipase. Amylase mencernakan kanji kepada maltosa. Protease mencernakan polipeptida kepada dipeptida. Lipase mencernakan lemak kepada asid lemak dan glycerol. Okey, seterusnya. Pencernaan bersambung di usus kecil. Okey, usus kecil. So, di usus kecil, selepas pada duodenum, ialah bahagian bawah usus kecil lah. Okey, di usus kecil, dinding usus kecil juga merembeskan 2 jenis enzim, iaitu maltase dengan protease. Okey, jadi maltase. Kenapa nama dia maltase ni enzim, tapi nama dia mal sebab sempena dia mencernakan maltosa. Maltosa ni, siapa ingat maltosa ni ialah hasil pencernaan daripada kanji ditukar kepada maltosa oleh amylase. Amylase menukarkan kanji kepada maltosa. Maltosa lebih ringkas berbanding dengan kanji lah. Okey, tapi di usus kecil kita nak tukar dia kepada lebih ringkas lagi, iaitu glukosa. So, ini akan dicernakan oleh enzim maltase, di mana glukosa, maltosa, okey, dicernakan oleh maltase, enzim maltase kepada glukosa. Okey, dan ingat lagi dipeptida ni, dipeptida ialah hasil pencernaan di duodenum, iaitu polipeptida ditukar kepada dipeptida. Sekarang kita nak tukar dipeptida kepada asid amino, lebih ringkas lagi daripada dipeptida. So, kita guna enzim yang sama juga, enzim nama dia protease, tapi enzim ni, protease ni kita jumpa kat usus kecil. Okay, dia akan menukarkan dipeptida kepada asid amino. Asid amino adalah molekul yang paling ringkas sekali untuk protein.